muka surat 11 ini mereka jualan tunai 2 hingga 7, kita mesti berpandukan pada rekod yang ada di lampiran C. Okey, di lampiran C, kalau kamu tengok cikgu belum kasih lengkap kan? Belum lengkap kan? Okey, sekarang cikgu mau lengkapkan. Okey, satu orang tekan kalkulator, tolong cikgu supaya cepat. Okey. So, 4 kali 150 berapa? RM4 kali 150 unit. Berapa cikgu mau tulis? Okey, 600. Thank you. Ini 5 kali 50. RM5 kali 50 unit. 250. Thank you. Next. 2 kali 80. So, ini 160 lah. Okey. Ini RM3 kali 30. So, ini ialah 90. Okey, 8 kali 130. Tolong. 1040. Betulkah? Oh, okey, betul. Alright. So, last 10 kali 20. So, ini tahulah kan? Ini 200. Okey. Sekarang cuba tolong cikgu jumlahkan RM cikgu tu yang warna biru. 600 tambah 250 tambah 160 tambah 90 tambah 1040 tambah 200. 2340. Thank you. Okey. 2340. Okey. So ini jumlah cikgu. 2340. Amount inilah yang cikgu kena masukkan dalam sini. Cikgu masuklah. 2340. Settle. Okay. So ini yang cikgu masukkan. So RM dia sudah tulis. So tinggal masukkan je lah. So begitulah benda yang sama. Habis dia cakap jualan tunai. Kamu pergi rekod jualan tunai tu. Kamu cari jumlah yang di akhir. Kamu masukkanlah. So masukkan jumlah dia. Dia ada di muka surat 11. Di muka surat 16, 22 dan 26. Ada 4 kali. Okay. Bolehkah tidak? Boleh. Very good. Okey, untuk yang ini cikgu tidak payah ulang lagi sebab kita sudah tengok juga tadi. Alright, tidak payah. Yang ini pun tidak payah. Sama juga konsep yang sama cikgu sudah ajar tadi. Okey, 11 ke surat 12 apa? 12. Oh, 12 belian barang niaga memang kita sudah pernah buat. Ke surat 13 yang atas ni memang kita sudah pernah buat boleh rujuk balik video-video sebelum ini. Okey, kalau terlepas. Okey, yang bawah ni. Bawah ni ialah mendepositkan tunai, kita tidak tahu question mark kan, ke dalam bank menggunakan mesin deposit tunai. Kamu tahu kan mesin deposit tunai CDM, cash deposit machine, yang biasa kalau kita pergi bank tu ada orang kasih masuk duit tu. Okey. So dia kasih masuk duit, nanti sudah habis dia masukkan duit, dia akan dapat satu kertas kecil tu kan. So yang slip itu kamu kena tulis di sinilah. Itu nama dia slip transaksi pembankan elektronik. Okey. Kalau tidak tahu macam mana mau buat dia dalam kotak ni, kamu boleh Google, memang ada tu. Okey. Ikutlah bank kamu yang dalam profil apa. Contoh CIMB. So CIMB punyalah, kamu punya nama atas CIMB Bank. Berhad, lepas tu tulislah berapa kamu bank in. Question mark lagi. Berapa mau bank in cikgu? So kita buat macam ni lebih senang. Sebab dalam perniagaan kita ni kita banyak mengeluarkan tunai. So kita kena bank in amount yang sesuai lah supaya kita ada cash in hand yang boleh kita guna untuk kita beli timun. Kan kita ada juga bayaran secara tunai kita kan. So apa yang boleh cikgu bagi panduan ialah contoh minggu pertama cikgu jual sini, kita ada jualan tunai dan kita ada dapat tunai 2340. So cikgu akan bank in kan jugalah amount yang lebih hampir sama. Cikgu tidak akan bank in 2340 juga. Cikgu akan bank in lebih kurang 2000 begitu. So cikgu akan masukkanlah sini amount dia 2000.
Okey, so kamu akan berpandukan begitulah. Contoh kalau yang di muka surat 11 ini dia punya kawan ialah di muka surat 13 ni. So sini 2340, so sini cikgu masuk 2000. Di muka surat 16 nanti kamu ada masuk satu amount dan nanti di muka surat 20 kamu masukkanlah amount berapa kamu bank in. Okey? So janganlah lebih bank in, nanti tidak cukup duit di tangan untuk beli benda-benda yang dibayar dengan tunai. Okey? So kalau kamu tengok dia ada di muka surat 20, 23 dan 27. Sekarang di muka surat 13 ini kita pakai mesin deposit tunai. Okey? Di muka surat 20 dia sama juga amount yang kamu perlu masukkan, tapi bila kamu lukis di sini, kamu kena lukis slip wang masuk. Dia punya bank in slip lain lagi, tidak sama dengan mesin deposit tunai. Okey? Di muka surat 23 kita balik lagi mesin deposit tunai. So lukis mesin lah deposit tunai punya dokumen. Di muka surat 27 pun mesin deposit tunai. Maksudnya kita ada 4 kali bank in, 3 kali guna mesin deposit tunai, 1 kali guna slip wang masuk. Okey? So yang di muka surat 20 ni berbeza sikit lah dia punya dokumen. Okey? Amount based on apa yang kamu dapat masa kamu buat jualan tunai, bank in kan yang selogiknya lah ikut amount kamu. Setakat ini itu faham? Fahamkah tidak? Boleh faham? Okay, thank you. Faham. So kita settle muka surat 13, muka surat 14. Okay. Muka surat 14, ini pertama kali kita jual burger secara kredit. Okey, maksudnya kita membekalkan burger. Okey, so cikgu sudah, memang dalam profil kamu sudah tahu koperasi itu apa nama, so masukkan saja nama. Nombor invoice, ini invoice pertama kamu. So buatlah 3 digit, contoh 001. So bila dia 001 di sini, okey, ini invoice yang pertama. Invoice kedua kamu jumpa di muka surat 20. Okey, so ini 002 di muka surat 23 003. Okey, itu number dia mesti berurutan. Okey. So di atas ini ialah kamu. Okey, nama dan alamat perniagaan kamu. Kepada ini ialah koperasi lah. Okey, kalau di sini kepada dia kelab futsal. Okey. Kalau di muka surat 23 kita tengok sini koperasi. Maksudnya 2 kali kita bagi koperasi, 1 kali kita bagi dengan kelab futsal. Alright. Kuantiti. Kuantiti ni dari mana kita boleh buat? So that's why sangat berguna lampiran C ini. Lampiran C ini sangat berguna sebab inilah kamu punya bantuan. Okay. So dari sinilah kita dapat semuanya. So macam ini cikgu sudah decide 9 Mac tu cikgu mau ayam 100, ini 100, ini pun 100. Benjol 100, oblong biasa pun 100. So cikgu akan masukkan dia ke sini. That's why cikgu tambah bahagian sana itu supaya memudahkan kamu. So cikgu akan tulis 100, 100, 100. Kali dengan harga seunit, dapat jumlah, masukkan di sini. Penerima ialah yang di kepada ni, siapa, letak satu nama di sini. Pengurus ini ialah kamu. Okey, benda yang sama juga kamu akan buat di muka surat 20 dan 23. Benda yang sama. Kuantiti ambil daripada jualan kredit tadi. Alright, setakat ini ada masalah? Boleh faham? Boleh? Cuba komen. Alright, thank you. Very good. Semua orang respon. Cuma tidak mau keluar suara saja. Semua orang malu keluar suara. Okey, Ian. Okey. So, lepas ni Ian kasih tengkap, okey?
Okey, membayar gas memasak. Ni masih di muka surat 14 ah. Bayar gas memasak. So ini paling senang kamu tanya parents kamu. Biasa kita habis gas, parents akan pergi beli kan. So tanyalah masa dia isi semula tu, maksudnya dia pergi beli tu berapa harga dia. So biasanya harga dia lebih kurang 28 hingga, tengoklah kawasan, RM28 satu hingga ke, kalau isian semula ni 28 hingga ke paling mahal pun mungkin 33, begitulah. Okey. So kamu isilah amount kamu di sini. Kalau 35 pun cikgu boleh terimalah. Okey. So satu contohlah 30. So kali 2 RM60. So letaklah. Kedai runcit ni random lah. Pilihlah mana-mana kedai runcit dan alamat dia. Okey. Alright. So 14 settle, cikgu pergi 15. 15 ialah menjelaskan sepenuhnya invoice pembelian peralatan kedai. Ini yang ada di muka surat, ya. Muka surat 6. So kita akan pilih satu number lah di sini, apa-apa number. Okey. Biasanya 3 atau 4 number lah. Okey. So akan pilihlah number dia random saja, secara rawak lah, random saja apa number. So nama dan alamat di sini mesti sama dengan nama dan alamat yang ada di muka surat 6. Kita pernah buat sudah, so cikgu cuma tengok sajalah. So contoh di sini cikgu guna pembekal ahli popular. So nanti alamat ni kamu letakkanlah ya, apa alamat di sini, di situ juga samalah di sana. So cikgu ada sini 790, so cikgu akan pergi di sini, cikgu akan masuk nama dan alamat di atas. Lepas tu dah diterima daripada nama kedai kita, ringgit Malaysia 790 sahaja. Tengoklah kamu punya di muka surat 6 tu berapa. Untuk bayaran, so letaklah invoice apa yang ada di sana tadi. Okey? So boleh letaklah untuk bayaran invoice berapa. Okey, macam tadi cikgu di muka surat sini invoice cikgu ialah 3333. So cikgu akan letaklah untuk bayaran invoice 3333. Ada orang yang dia letak untuk bayaran pembelian peralatan kedai. So boleh juga diterima, tapi lebih baik since dia ada invoice, kita letak invoice number je lah. So guna cek kan? Guna cek. So ini cek pertama kita yang kita guna. Biasa company dia akan ada satu buku cek. So ini buku cek yang pertama, ini cek yang pertama dalam buku tersebut yang kita guna. Okey. So cek pertama kita ini, kita sini buat 790, kita garis ini tunai. So apa kita perlu tulis di sini? Contoh, bank cikgu ialah bank Islam. So cikgu akan tulis di sini. Okey, contoh Bank Islam Malaysia Berhad. So itu short form untuk Bank Islam. Okey. Seterusnya letak 6 number. So contoh 100250. Okey, so cikgu letak itu number. Alright, boleh faham yang ini? Mesti 6 number. Kalau kamu Maybank, MBB lah. MBB, letaklah 6 number. Okey, 6 number. Next. Membayar kain rentang, pengurus ini ialah nama yang di atas sini. Ini membayar kain rentang, so ini random number juga, apa-apa number. So sini tulislah nama kedai yang boleh jual banner dengan kita. Okey, nama dan alamat diterima daripada kita, ringgit Malaysia 100 hingga 200 lah kamu tetapkan, okey? Okey, sebenarnya ada lagi murah daripada 100 pun ada. So 100 hingga 200 pun bolehlah. Untuk bayaran ialah kain rentang lah, tempahan kain rentang. So tulis amount. So yang ini kita guna tunai. So tidak payah buat apa-apa. So tulis pengurus.
Okey, settle muka surat 15, 16, ini macam biasa, ini sudah cikgu ajar tadi. Ini, menerima cek bagi tempahan burger. So, di sini mesti number cek ini mesti running. Okey, mesti ikut urutan. Okey, dia ada di muka surat 16, 22 dengan 26. So, contoh cikgu letak sini RR 100. So sini RR, ini muka surat 22 RR 101. Sini RR 102. Begitu, okey? Mesti ikut urutan untuk ini. Muka surat 16, 22 dengan 26. Okey? So atas kita diterima, kalau sini 9 Mac ini ialah siapa 9 Mac? Ini 9 Mac. Koperasi, contoh koperasi SMLY. Contohlah, so kamu letaklah daripada siapa untuk bayaran. So tengoklah invoice yang di 9 hari bulan di sini. Kalau kamu letak 001, so untuk bayaran invoice 001 jumlah ikut jumlah yang 9 hari bulan. So dia cakap sini cek. So tulislah apa-apa cek. Tidak semestinya sama dengan kamu. Okay, dia boleh guna MBB sebab dia bayar kita. Koperasi SMLY bayar kita. So cikgu boleh letak sini contoh MBB 556730 contoh. Okey. So bolehlah mana-mana pun boleh. Apa-apa bank pun boleh. Pengurus ialah kita, okey? Alright, seterusnya kita pergi yang sini. Dia ada di muka surat 22 juga. So sini RR002 ini kelab futsal. So nama dia di sini. Ini nama kita. Untuk ringgit Malaysia dia cakap sebahagian, kamu akan cek 16 Mac tu dia mau bayar kamu separuh. So kamu pilihlah amount dia yang separuh untuk bayaran invoice sebahagian invoice 002. Alright. So dia guna cek, ini kelab futsal, tidak sama cek dia dengan yang ini ialah koperasi. So ini kita random lah apa-apa number. Contoh cikgu kasih number. Dia pakai CIMB contoh. Dia pakai CIMB. Cikgu letak 00570 contoh. Okay, contoh ini. So cikgu akan letakkan di tengah sikit. Okay, so pengurus ialah kamu. Alright. So pergi lagi muka surat yang seterusnya, muka surat 26. Ini 26. Alright, ini koperasi maksudnya lengkapkan macam biasa. Ini pun sebahagian. So untuk bayaran nanti sebahagian invoice 003. Okay, dia guna cek. So number cek mandangkan dia koperasi. Maksudnya dia sama dengan ini. So ini MBB 556730. So cikgu pun boleh create di sini. Sama jugalah. MBB apa tadi? 556. So cikgu pun pakai 556 di depan. Okey, cikgu pakai 556. 556. Mungkin cikgu number yang seterusnya lah. Cikgu letak 556 900. Nah, siap. Sini pengurus ialah kamu. Alright, settle ni. Macam mau habis sudah. So ini 16. Buka surat 17. 17 ialah ini bayaran. Ini ialah voucher, kita bayar pembantu kios secara tunai. So nombor voucher letaklah B001. Okey, keterangan tulislah upah. Ini nama siapa? Mesti sama dengan nama yang ada di profil lah. Sama nama. Jumlah ini dia baru kerja
14 hari. So 14 kali RM5 kali 7 jam. So kamu akan dapat 490 tu. Lepas tu tanda tangan, kasih jumlah lah. Kamu akan dapat 980 di sini. Tulislah 980 sahaja, 980 di sini. Sebab dia tunai, so dia ada nombor cek. So pengurus ialah kamu. Muka surat 18 sudah pernah buat. Muka surat 19 sudah buat. 20 pun sudah. Okey, 21. So kita tengok muka surat 21. Okey. Okey, muka surat yang sebelum tu kalau cikgu miss, maksudnya sudah kita buat tu sebab dia ada yang macam ni memang kita sudah, cikgu sudah jelaskan. Ini muka surat 21, 19 hari bulan, nombor resit di sini dia cakap menjelaskan sebahagian invoice bertarikh 1 Mac. So invoice yang mana satu? Okey, 1 Mac bukan yang ini ya, bukan yang peralatan tapi yang ini. Yang kita hutang ABB 1 ni. So cikgu perlu ni ABB 1 dengan alamat. Ini cikgu mau bayar dia sebahagian. So sebahagian cikgu pilihlah amount dia ialah 943 lah lebih kurang. Okey, cikgu mau pergi isi di dalam sini. Okey, so number receipt random, apa-apa number lah. Okey, so ini ABB 1 dengan alamat diterima daripada kita. Okey, nama kedai kita. Okey, kedai burger IB lah kalau cikgu. So cikgu pilih 943, cikgu akan tulis dalam bentuk ayat di sini 943 sahaja. So ini cek yang kedua kita kasih keluar. Contoh cek yang pertama kita guna tadi masa kita bayar kita punya lesen perniagaan pakai cek yang pertama. So sini ialah cek yang kedua. So berurutan cek itu. Sini cek yang pertama kita guna. So kita akan guna cek yang kedua di sini. Alright. So contoh kita boleh random jugalah. Macam cikgu pakai tadi ialah satu kali sudah kita bayarkan dengan kita punya peralatan tadi. So daripada peralatan tu kita pergi bayar di sini lagi lah. Okey, di mana kita bayar peralatan tadi? Kita bayar peralatan di 15 hari bulan. So the next number lah. 14. Ni nah. So contoh di sini kita bayar peralatan contohlah BIMB Bank Islam ni satu. So the next number cikgu 100251 lah. Okey. Di sini So BIMB kita ada sambungan dari sinilah. Ini 100250 sini BIMB 100251. So ikut urutan dia lah. So itu okey. 21 okey. Rasanya habis sudah ni. Sekejap ya. Muka surat 21 okey, 22 okey. 22 kita ada pinjaman. Ini. 22 ini pinjaman. Bank sini ialah contoh bank cikgu di profil adalah Bank Islam Malaysia Berhad. So bernilai berapa? Cikgu pinjam dalam 50,000 lah. So jangan pinjam banyak-banyak lah. Lebih kurang 50 ke 80,000 pun okey sudahlah. Alright. So 22 settle. 23 settle. 24 okey. 25 pun sudah bincang. 26. So kita hampir yang terakhir sudah. So ini sudah, ini membayar upah ni sudah juga, ini pun sudah, bayar upah tiada buat apa-apa. Ini pun sudah, yang ini. Sumbangan, okey. Memberi sumbangan RM berapa, okey. Agaklah berapa kamu mau derma kepada siapa. So contoh di sini SMK, contohlah SMK Bandaraya atau SMK Likas. So kepada PIBG SM Likas, SMK Likas, Sempena Jabatan Perdana SMK Likas. Okey. Kalau Lokyuk, so memberi sumbangan sebanyak 1,000 kepada PIBG SM Lokyuk. Lepas tu Sempena Jabatan Perdana SMK Lokyuk jugalah.
Okey? Ikut saja. Dia tulis SMK, kita letak SMK lah. Alright. So, itu muka surat 26 dan yang terakhir muka surat 27. Ini sudah 27. Yang ini je pun. Ini cikgu mau tegaskan. Bil elektrik dengan air ni, kita tidak bayar kepada SCSB atau Jabatan Air Sabah. Kita akan bayar kepada owner yang kita sewa kios dia. So, kamu letaklah satu nama di sini. Ini kamu punya nama dan alamat perniagaan, nombor voucher. Tadi kalau sudah B001, sini B002. Jumlah dia kurang daripada 100. Okey? Kurang daripada 100. So, tanda tangan, kasih jumlah, lepas tu ringgit Malaysia. Contoh cikgu RM70 sahaja. So, 70 lah. So, pengurus ini ialah kita. Alright? So, habis sudahlah semua dokumen. So, ada apa-apa soalan? Okey, ini part terakhir untuk kita punya lampiran bis. Tiada apa-apa? Okey semua? Boleh? Okey, so thank you komen. Wah, ramai komen. Okey, boleh. Okey, cikgu. Okey, thank you semua. So, itu sajalah untuk kita punya lampiran bis. Semua boleh jawab sudah ni dengan baik. Okey? So, itu sajalah untuk kelas hari ini. Kalau tiada apa-apa soalan, okay, bye-bye. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Jom kita terokai bersama kertas 3 untuk prinsip perakaunan SPM 2021 bersama-sama. Good luck dan jumpa lagi. Bye-bye.